Dah sampai mana tadi? Tak berapa nak dengar suara Amirah tadi. Okey, boleh sambung? Okey, Amirah boleh sambung? Dah cikgu ni, dah habis. Oh, dah habis lah? Alamak, cikgu tak berapa dengar suara kamu halus saja kan? Tak berapa nak dengar. Okey, dah habis Okey, boleh sambung? Kuat sikit Kalau boleh suara tu kuat sikit biar jelas. Pada minggu itu juga, tertegak papan tanda bahawa di atas tapak tanah itu akan dibina sebuah kondo mewah setinggi 25 tingkat. Hati Harun terdetik apabila melihat nama adiknya, Hisham bin Sulaiman, tertera pada papan kenyataan tapak kondo itu sebagai pengurus Bina Jaya SDN BHD. Namun begitu, dia tidak membuat apa-apa tindakan kerana ingin melihat dahulu perkembangannya dan berfikir mungkin nama itu bukan adiknya. Setelah 3 tahun setengah projek kondo mewah itu dibina, sebahagian besar pembeli kondo mewah itu mengambil kunci rumah masing-masing. Harun tergamam apabila melihat adiknya, Hisham dan Halimah yang sebenarnya menguruskan projek pembinaan kondo jaya itu. Mereka menyerahkan kunci rumah kediaman mewah itu kepada para pembeli. Harun berasa dirinya ditipu dan dipermainkan oleh adik-adiknya. Pada malamnya, Harun telah menelpon Hisham untuk meluahkan rasa kecewanya kerana ditipu dan dipermainkan oleh adik-adiknya. Amirah, boleh kuat sikit Amirah? Macam jauh je suara kamu tu. Kenapa Tak berapa jelas Ke cikgu seorang yang dengar tak jelas? Macam jauh suara tu kan? Okey Amirah? Macam Dania tadi suara dia jelas. Macam Amirah ni bunyi dia jauh, macam jauh sangat dengan mic ke, jauh dengan telefon ke. Okey, boleh sambung? Pada malamnya, Harun telah menelpon Hisham untuk meluahkan rasa kecewanya kerana ditipu dan dipermainkan oleh adik-adiknya. Hisham menjelaskan perkara yang sebenar kepada abangnya. Berhubung pembinaan kondo jaya di atas tapak tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka itu. Harun berasa terpukul dengan tindakannya 3 tahun setengah yang lalu. Hisham menyerahkan jawatan pengurus syarikat Bina Jaya sedang berhad kepada Halimah memandangkan kakaknya berpendidikan tinggi dan telah meletakkan jawatannya di bank. Hisham pula bercadang untuk membandu teksi kerana kejayaan itu sudah sebati dengan kehidupannya. Tema: konflik adik-beradik dalam mempertahankan harta pusaka warisan keluarga. Persoalan: A. Keberanian mengambil risiko untuk kesejahteraan masa depan. B. Kerjasama dan kolaboratif dalam menjayakan projek usaha sama. C. Kebijaksanaan merancang masa depan. D. Keutuhan integriti dalam memikul tanggungjawab. E. Kepentingan pendidikan untuk mengubah kehidupan seseorang. Okey, dah habis dah. Okey, untuk bulan 4 ni yang membentangkan tajuk yang pertama atau tugasan yang pertama, tema dan sinopsis tema dan persoalan. Okey, jadi seharusnya sepatutnya apa yang bulan ni bentang dia adalah sama dengan apa yang kamu dah baca. Kan, kamu sepatutnya dah baca cerita ni sebelum kamu membuat kajian Komsas tentang cerpen ni. Okey, jadi macam mana? Adakah sama ataupun lain daripada apa yang kamu dah baca? Sama. Sama kan? Jalan ceritanya kan? Pada awal sampai akhir sama kan? Dan juga tema tu memang sesuai lah kalau kita lihat pada cerita ni. Dia berkisahkan tentang pertelingkahan antara adik-beradik dalam harta tanah pusaka ni. Kan? Kalau kita cerita pasal tanah pusaka ni,
adik-beradik sendiri pun boleh bergaduh hinggakan macam orang kata dah tak macam adik-beradik dah kan. Bergaduh sebabkan harta pusaka tanah, orang kata tanah tak adalah besar sangat kan. Tanah sekangkang kera pun orang akan bergaduh adik-beradik. Kan boleh bergaduh lah. Setengah adik-beradik tu sampai boleh bergaduh, bermasam muka, sampai bermusuhan dan sebagainya kan. Jadi harta pusaka ni kalau tak diuruskan dengan baik, memang menjadi masalah kan. Menjadi masalah kepada orang yang tinggal lah kan. Orang yang mati tu satu hal lah kan, orang yang dah meninggal tu. Jadi sebab tu kita penting kan dalam kita belajar dalam pengurusan harta pun kamu ada belajar kan. Dalam subjek apa? Syariah apa? Subjek apa tu nanti kamu akan belajar? Ada nanti kan, kamu akan belajar tentang pengurusan harta pusaka ni. Sebab bila kita hidup kat dunia ni, kita kena uruskan siap-siap kan. Harta pusaka kita ni supaya tidak ada konflik. Tidak mendatangkan konflik kepada orang yang tinggal nanti. Sebab orang yang tinggal ni macam-macam PL kan. Ada yang kalau yang berpendidikan, yang ada pengetahuan, tak ada masalah lah. Yang tak ada pengetahuan ni yang masalah. Dia bergaduh dan sebagainya disebabkan harta. Kan. Okey, jadi ini persoalan-persoalan yang wujud dalam cerita ni, yang mana yang menyokong kepada tema cerita ni lah. Okay, ada lagi nak tambah tentang persoalan ni? Ada? Ada yang nak tambah lagi? Dia ada 5 persoalan kat sini. Okey, cuma kalau tulisan tu macam biasalah. Kalau ikut tulisan ni, kalau pembentangan di dalam kelas ni memang tak nampak ni. Kan? Tulisan kecil macam ni berapa ni? Saiz dia 17. Tak boleh lah. Sepatutnya kalau kita buat pembentangan, macam cikgu banyak kali cakap lah, dia mesti atas 30 baru kita nampak tulisan tu. Tapi kalau kita dah dalam ni tak ada masalah lah sebab kita tengok di handphone masing-masing. Jadi tak ada masalah lah, boleh nampak lah tulisan ni. Tapi kalau dalam pembentangan kelas, cuma lain kali jangan buat macam ni lah. Biar ada banyak slide pun tak ada masalah. Biar ada banyak slide pun tak ada masalah. Janji kawan-kawan kamu boleh nampak lah nanti bila pembentangan tulisan tu jelas. Boleh nampak. Tulisan tu jelas boleh nampak. Boleh kawan-kawan kamu boleh baca juga. Okay. Jadi jangan amalkan, jangan biasakan guna tulisan kecil. Jadi sebab nanti dah terbiasa, nanti akan datang kamu akan melakukan kesilapan yang sama kan. Okey, baik. Jadi okey, selesai untuk yang pertama ni, iaitu tentang sinopsis. Okey, sinopsis tema dan persoalan. Okey, jadi kita akan teruskan yang kedua, okey, iaitu plot. Okey. Plot bulan 5. Mana plot? Plot. Dia tak tulis ni. Ni okey. Baik. Okey, boleh mula. Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ni kami akan bentangkan plot cerpen Sekeping Tanah. Binaan plot. Permulaan. Cerpen ini berkisahkan hasrat Hisham yang ingin membangunkan sebidang tanah pusaka peninggalan arwah ayahnya di bandar kerana memikirkan potensi tanah pusaka itu. Itu untuk permulaan cerita. Lepas tu perkembangan. Penulis melihatkan kisah Hisham yang berbincang dengan abangnya, Harun dan kakaknya, Halimah berhubung dengan sedangannya untuk membangunkan tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka di bandar tersebut. C. Perumitan. Harun tidak bersetuju dengan sedangan Hisham yang dianggap menyusahkan dan rumit. Harun bertegas meminta Hisham menjual tanah pusaka tersebut kerana dia memerlukan wang hasil jualan tanah pusaka tersebut. Sementara itu, Hisham dan Halimah bersepakat untuk menjual tanah pusaka itu tetapi kemudian membelinya semula untuk dibangunkan. Climax. Dengar ke? Harun tergamam melihat adiknya Hisham dan Halimah yang sebenarnya menguruskan projek pembinaan Kondo Jaya. Mereka berjaya menyempurnakan pembinaan rumah kediaman mewah itu dengan menyerahkan kunci rumah kepada para pembeli.
Harun merasa dirinya ditipu dan dipermainkan oleh adik-adiknya. Peleraian. Hisham menjelaskan perkara yang sebenar kepada abangnya. Harun berhubung dengan pembinaan Kondo Jaya di atas tapak tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka itu. Harun berasa terpukul dengan tindakannya 3 tahun yang lalu. Halimah dan Hisham juga dikejutkan dengan berita penangkapan anak saudara mereka, Musa, yang terlibat dalam kes bunuh. Hisham melantik Halimah sebagai pengurus syarikat Bina Jaya SDN BHT yang baru. Sendirian Berhad, dia sebutan tu adalah Sendirian Berhad, singkatan tu. SDN tu, Syarikat Bina Jaya Sendirian Berhad. Okey? Boleh, Aina? Boleh. Syarikat Bina Jaya SDN Berhad yang baru. Sendirian Berhad. Sendirian Berhad yang baru. Okey. Okey, jadi tentang plot ni, sepatutnya macam tadi jugalah, macam sinopsis, pastinya dia adalah sama dengan apa yang kamu dah baca lah. Okey? Kan, sama kan jalan cerita dia kan? Okey? Ada yang tertinggal ke? Cuma tulisan ni tak sama besar Ni 22, ni 18. Macam ni sama jugalah kan. Kalau boleh biar satu plot ni satu muka surat pun, satu slide pun tak apa. Jadi kalau ada 4 plot maksudnya ada 4 slide lah paling kurang. Kalau tak cukup satu slide tu tambah lagi kan, tak ada masalah. Tambah ni tak kena bayar pun. Biar tulisan tu biar jelas lah. Okey, dah pastikan ejaan kamu tu betul lah kan. Tulis bila kita dah siap tu. Okey, pastikan kita punya ejaan semua ni betul. Ni betul tak ni? Di bandar ni rapat. Betul tak? Betul ke? Di bandar ni rapat? Jarak. Jarak kan? Macam mana kita nak tahu jarak dengan rapat ni? Apa formula dia? Kalau tempat tu dia jarak. Kalau yang yang rapat ni apa? Yang Tempat menunjukkan tu perbuatan. Ya, bagus. Yang menunjukkan perbuatan saja yang kita boleh rapatkan. Contohnya dimakan. Apa lagi? Dipukul. Kan? Jadi yang tidak menunjukkan perbuatan selain daripada tu, kira tempat ke yang lain daripada tu mesti kita kena jarakkan kita tulis. Okey? Baik. Jadi saya rasa tak ada masalah tentang ni. Daripada permulaan sampailah peleraian ni maksudnya last kali lah. Yang terakhir sekali cerita ni. Dalam ni pun banyak kali dah dia kata Harun ni rasa tertipu. Kamu rasa abang dia ni, Harun ni, adakah dia kena tipu sebenarnya? Tak. Tak kan? Sebenarnya tak kena tipu. Dia rasa macam, kenapa kamu rasa abang dia rasa macam tu? Sebab apa? Dia cemburu. Mungkin cemburu kot. Mungkin dia rasa tindakan yang dia lakukan dulu untuk jual tu adalah tak betul kan. Dia rasa macam rugi kan. Kenapalah dia tak ikut adik dia, cadangan adik dia macam mana? Dia kata nak bangunkan tanah pusaka tu menjadi projek kondo kan. Dia nak jadikan projek kondo supaya lagi banyak lah dia punya kata pendapatan dia berbanding kalau kita hanya jual sekali kan. Kita hanya jual saja. Maksudnya kalau kita jual sekali je lah dapat duit kan. Dengan harga yang tak berapa ni lah. Tapi kalau kita bangunkan tanah tersebut dan kita jual pula tanah tu dengan sebab kita buat projek kondo kan. Satu kondo kamu bayangkan kalau satu kondo tu harga dia 200,000, 300,000. Satu kondo biasanya kalau orang buat kondo ni bukan buat satu kan. Dalam dia ada berpuluh-puluh. Malah beratus-ratus kondo dia boleh buat dalam satu tanah tu kan. Bangunan kondo ni memang tinggi. Mana ada kondo 2 tingkat, satu tingkat kan. Paling kurang 10 tingkat kan. Jadi cuba bayangkan berapa banyak dia boleh jual kan. Setiap kondo tu dia dapat berapa banyak keuntungan.
sebab pemaju-pemaju ni sebenarnya kalau kita lihat kan kat luar tu, belum-lumba nak buat rumah ni. Belum-lumba nak buat rumah sebab apa? Sebab memang rumah ni salah satu perniagaan yang walaupun memerlukan modal yang besar tapi sangat menguntungkan. Sebab satu-satu rumah yang dijual tu sebenarnya banyak keuntungan yang didapat. Kan, jadi Harun tu rasa ni lah tindakan yang dibuat dulu tu tak betul kan. Kalau diikut adik dia lagi bagus kan, lagi banyak sebenarnya dapat duit. Hari tu sebab mungkin dia terdesak lah. Terdesak dia nak pakai duit cepat. Dan sebab tu dia nak jual sangat tanah tu kan. Okey. Baik, jadi itu saja tentang plot ni. Okey, kita akan teruskan yang seterusnya, iaitu apa? Watak dan perwatakan. Ini yang lebih penting lah tentang watak-watak yang terdapat dalam cerita tersebut. Okey, mana watak? Ni okey. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami nak bentangkan watak dan perwatakan sekeping tanah. Tak berapa dengar lah suara Ermira ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami nak bentangkan pasal watak dan perwatakan sekeping tanah. Hisham, anak bongsu daripada 3 beradik, bekerja sebagai pemandu teksi di sebuah bandaraya, mempunyai 3 orang anak iaitu Zaki, Lila dan Nora, patuh akan arahan dan pesanan abang sulungnya. Bersikap rasional dan berpandangan jauh dalam membuat keputusan. Berhemah tinggi, penyayang terhadap ahli keluarga, bersikap amanah dan jujur ketika dia menguruskan syarikat Bina Jaya Sembilan Berhad. Merendah diri, berani dalam membuat keputusan. Yang kedua, Harun, anak sulung daripada 3 beradik, bapa kepada 2 orang anak lelaki, Saleh dan Musa. Penyayang dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, bijak berhujah, berpendirian tegas, bersifat sensitif. Yang ketiga, Halimah, anak kedua daripada 3 adik-beradik. Dia bertugas sebagai pengurus sebuah bank. Selepas meletakkan jawatannya di bank, dia menjadi pengurus baharu syarikat Bina Jaya Sembilan Berhad. Berpengalaman luas dalam bidang pengurusan kewangan. Patuh akan arahan abangnya. Berhemah tinggi apabila berbicara dengan abangnya. Bijak dan teliti dalam melakukan kerja, berpandangan jauh. Prihatin dan bersimpati terhadap kesusahan abangnya. Amanah dalam memikul tanggungjawab untuk mengambil alih pengurusan syarikat Bina Jaya Sembilan Berhad daripada adiknya Hisham. Okey, baik. Jadi dah habis dah kan kumpulan ni. Okey, jadi ada watak-watak yang tertinggal ke? Jadi kalau ikutkan dalam ni, dia ada Hisham. Okey, yang pertama Hisham. Yang kedua Harun. Yang ketiga Halimah. Itu je. 3 orang kan? Ada tiga watak saja yang dia telah kumpulan ni telah buat. Okey. Ada lagi yang tertinggal ke? Cikgu rasa memang 3 tu je lah kan. Sebab cerpen ni dia tak banyak. Okay. Cerpen biasanya memang dia tak banyak lah macam novel. Dia lebih banyak kan. Okey, baik. Jadi kita tengok yang pertama. Ini adalah watak utama dia, betul tak? Hisham ni. Okey, dia merupakan watak utama dalam cerita tersebut. Cerita inilah. Okey, cerpen ini. Okey, yang mana dia merupakan anak bongsu daripada 3 beradik. Ni semua betul lah, bekerja sebagai pemandu teksi, mempunyai 3 orang anak, patuh akan arahan abang dia, pesanan abang dia kan, walaupun abang dia tak bersetuju dengan dia kan, tapi dia masih lagi menghormati
masih lagi patuh pada arahan abang dia. Okey, abang dia kata dia nak duit, dia nak jual dan sebagainya. Dia ikutkan kan. Okay, lepas tu bersikap rasional, berpandangan jauh dalam membuat keputusan, berhikmat tinggi, penyayang terhadap ahli keluarganya, bersikap amanah dan jujur ketika dia menguruskan syarikat Bina Jaya Sudian Berhad. Ada lagi yang tertinggal ke? Tak ada. Boleh tak kita kata dia seorang yang berani? Boleh tak kita kata Hisham ni seorang yang berani dalam membuat sesuatu keputusan? Boleh tak kita katakan dia seorang yang berani? Ada tak maksud dalam? Ada kan? Boleh tak kita katakan Hisham ni seorang yang berani? Boleh. Kan? Beranilah sebab dia membuat satu tindakan yang berani, yang mana tanah tu dia tak nak jual. Tanah tu asalnya dia tak nak jual dan dia nak bangunkan. Dia asalnya dia padahal dia seorang, bukannya seorang kontraktor ke, bukan seorang engineer ke, tapi dia seorang hanya pemandu teksi. Tapi dia berani membuat keputusan yang mana dia nampak, dia berpandangan jauh, dia nampak bahawa dengan membangunkan tanah ni, tanah peninggalan arwah ayah dia tu, okey, dengan keluarga dia dapat keuntungan yang lebih banyak, kan. Maksudnya dia nampak sesuatu yang ni dan dia berani membuat keputusan tu. Tak semua orang berani buat keputusan macam tu, betul tak? Mungkin setengah-setengah orang yalah dapat jual lah kan, ataupun dia tak jual pun dia duduk je, dia tak bangunkan apa-apa untuk dari segi nilai komersial tu dia tak nampak lah. Tapi yang ni Hisham berani berani dalam membuat keputusan yang mana tak semua orang akan berani membuat keputusan macam ni lah, kan. Jadi boleh tambah kat sini, dia seorang yang berani dalam membuat keputusan, dan boleh kita katakan dia seorang yang merendah diri juga. Okey, kita nampak dia seorang yang merendah diri, dia tidak adalah nak bangga sangat dengan keputusan dia ke, kan, nak belagak dengan kejayaan dia, tidak. Malah dia masih lagi orang kata berminat untuk menjadi pemandu teksi. Dia padahal kalau ikutkan, kalau kamu tengok pada kejayaan yang dicapai ni, dia sepatutnya dia teruslah uruskan syarikat tersebut. Kan, mungkin dia dah ada modal banyak kan, sebab sepatutnya dia bolehlah, sebab dia dah ada kejayaan yang pertama, dia dah ada orang kata percubaan pertama dah berjaya, sepatutnya dia boleh cuba lagi untuk buat perumahan-perumahan yang baru. Sepatutnya dia menguruskan syarikat tu, tapi dia tak nak. Kan, dia tak nak, dia kata dia nak terus memandu teksi. Dan diserahkan syarikat tu pada siapa nak uruskan? Kepada siapa? Halimah. Halimah tu siapa? Kepada kakak dia kan? Dia kata dia tak berminat nak teruskan. Dia hanya minat untuk uruskan tanah peninggalan keluarga dia. Lepas tu diserahkan kepada akak dia syarikat tu. Syarikat tu akak dia lah yang uruskan. Dia masih lagi berminat untuk teruskan kehidupan dia yang sebelum ni, iaitu sebagai pemandu teksi. Kan? Jadi itu kita boleh masukkan lah. Merendah diri dengan berani tu kita boleh masukkan dalam perwatakan Hisham ni lah. Okey, seterusnya apa lagi? Oh, ni ada dah. Cikgu ingat tak ada tadi. Boleh tu. Okey, Harun. Harun ni adalah anak sulung dia, abang dia tadi. Kan, bapa kepada dua orang anak lelaki, Saleh dan Musa. Kan, kisah pada anak dia pun sepatutnya kita boleh masukkan jugalah. Watak anak dia tadi kan. Pun boleh sebenarnya kita tak, walaupun tak banyak tapi kita boleh masuk sikit-sikit lah. Okey. Okey, anak kedua, tadi anak pertama, anak kedua, mungkin boleh tambah sikit lah tentang Harun ni. Dia apa lagi? Boleh tambah lagi tak? Mungkin kita boleh kata dia bertindak terburu-buru, seorang yang bertindak terburu-buru. Kan, boleh kita katakan itulah. Sebab dia terburu-buru lah membuat keputusan, dia kata nak jual juga kan. Okey, seterusnya yang terakhir ni Halimah lah. Anak kedua daripada tiga beradik, iaitu akak pada Hisham ni tadi. Dia asalnya bertugas sebagai pengurus bank, tapi meletakkan jawatan dan akhirnya menguruskan syarikat yang telah dibina bersama dengan adik dia tadi, pembina kondominium tadi. Dan apa lagi? Dia seorang yang berhikmat tinggi, bijak. Okey, makan jauh. Okey. Jadi ada lagi nak tambah tentang perwatakan ni?
Mungkin boleh kita katakan dia seorang yang amanah, boleh tak kita katakan dia seorang yang amanah kan? Seorang yang amanah dalam memikul tanggungjawab yang diambil. Kita tambah kat situ lah. Oh ni dah ada dah ni, kawan-kawan dah buat lah. Prihatin dan bersempati. Okey. Jadi cikgu rasa itu saja untuk watak dan perwatakan ni. Okey, bagus. Okey, tahniah. Okey, untuk berapa bulan dah tadi? 3 bulan dah. Okey, dan kita akan teruskan yang seterusnya, iaitu gaya bahasa. Okey.